Sungai Lalin terletak di selatan wilayah Heilongjiang dan dibentuk daripada salji yang melebur dari gunung Zhangguangcai Ling. Lalin bermakna penuh keseronokan dalam bahasa Sukuman. Perairan Sungai Lalin mengairi tanah lebih daripada 20,000 km persegi. Di kedua-dua sungai yang menyuburkan ribuan ekar sawah di Desa Dujia, Bandar Wuchang. Du Zongxie, Huang Chengchun, Hao Yunrong dan Chen Honggang, semuanya petani yang lahir dan membesar di Desa Dujia. Sungai Lalin mengalir dengan tenang dan menyaksikan perubahan Desa Dujia beberapa tahun lepas. Ia telah merekodkan kehidupan dan juga kisah hidup mereka. Di utara awal musim bunga, cuaca sejuk masih lagi terasa. Pada pukul 3 pagi, Du Zongxie yang berusia 70 tahun telah bangun dan buat persiapan. Du telah bertani seluruh hidupnya. Tetapi tahun ini kawasan mereka mengalami cuaca sejuk yang jarang berlaku. Ya, lebih kurang. Nak pergi ke? Berapa sehari? Pagi ni awak tak boleh nak buat kerja ya? Ya, tak apalah. Awak suruh dia beritahu Han. Ya. Jadi macam mana? Bagi tahu Han sebab kat sana akan kurang seorang kena hantar juga. Dia ada nombor Han. Kamu tahu nombor telefon Han tak? Awak bagilah. Tak tahu tak apalah. Dia tak Nanti tahu saya tu. hantar orang kat sana. Tengoklah anak benih pada tahun ni. Jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Ya, cuba tengok Huang semua yang Chengchun, tumbuh 53 tahun, sudah mula bekerja dan memupuk anak benih pada awal musim bunga. Huang adalah ketua kampung. Bila tiba waktu sibuk, dia akan jadi betul-betul sibuk. Sibuk dengan urusan keluarga, termasuklah urusan kampung. Bila dah kering, barulah tanah ditekan. Kalau basah tak bagus ya. Tak bagus. Abang, ambil ni. Saya tak nak. Okey, abang tambah sup. Telur Kejap, yang ni macam mana? Kejap. Doktor dah tak bagi abang makan ikan dan daging. Biarkan ajalah. Dalam 3 bulan lepas, anak Huang telah melahirkan seorang cucu perempuan. Kini anak sulung mereka telah membawa anaknya ke rumah. Huang sangat menyayangi cucu perempuannya. Setiap hari sebelum dia turun ke ladang, dia luangkan masa dengan cucunya dan itulah rutin yang menyeronokkan Tengoklah baginya. dia ni. Gerakan kepalanya. Comelnya dia. Tengok dia nak menggeliat. Cucu saya tak menangis. Tengok, marah. Tapi tak Tengoklah menangis. dia macam nak Tengok muka marah. dia tu. Pada pukul 9 pagi, Chen Honggang pulang ke rumah setelah penat bekerja. Chen Honggang adalah anak kedua mereka dan mereka memanggilnya Li. Bapa dan saudara lelakinya sangat berbeza daripada perwatakan Li. Li, 38 tahun, jarang di rumah kerana sibuk. Hasratnya adalah untuk bekerja keras supaya dia boleh berjaya di luar kampung. 5 tahun lalu, dia telah kembali. Dia telah pun memulakan perniagaan dalam talian dan dia telah pun menjual beras tempatan. Ada hantar beg vacuum kosong untuk beras 500 gram? Ada. Awak hantarkannya lusa. Awak kena cepat, ya? Okeylah. Lusa nanti, baru dihantar. Ya, baiklah. Para petani belum sana sibuk dah pada masak awal ke musim belum? bunga. Mereka meluangkan masa Lagi untuk sikit. persiapan majlis perkahwinan. Ketua Ambil penduduk satu. wanita Hao Yunrong sentiasa banyak membantu.
dan semua penduduk kampung Ambil lagi sangat satu. mempercayai beliau. Nak Sejak juga. dia menjadi ketua penduduk wanita 3 tahun Dah yang dapat lalu, belum? dia telah bertanggungjawab terhadap aktiviti wanita dan kebudayaan. Yang ni dah sedia ke? Aktiviti ini membuatkan Ya, ya, Hao yang ni. Yun Rong yang Okey, lahir tahun yang ni dah 1970-an rasa seperti orang muda. Masak banyak. Silakan minum ya. Lepas ni kita akan ke Awak majlis. pun kena minum sekali dengan kami. Oh. Yelah, awak kena minum Tak sekali. apalah. Betul tu. Awak pemimpin kan? Kenalah minum banyak. Oh tak apalah. Saya nak jumpa orang aja. Ya ke? Betul tak nak apa-apa? Betul. Cuaca di awal musim bunga telah menyegarkan tanah yang terbiar semasa musim sejuk di tebing Sungai Lalin. Dan kerja-kerja bertani bakal dimulakan. Musim bunga penting bagi penduduk. Walaupun kata-kata tentang musim bunga ini tak diucapkan oleh penduduk, tapi para petani di kampung ini sangat mengalu-alukan kedatangannya. Ramai dah pergi. Ramai dah pergi, Oh. tapi kesemuanya ke? Kita lambatlah hari ni. Oh, Hmm. tak apalah. Jangan risau. Dia pergi beli ubat untuk mak dia. Kat sana tak ada orang. Ha. Nanti petang dia balik lah. Pagi ni dia beli ubat untuk mak Kalau dia. tengah hari boleh tak? Boleh tak beberapa orang kerja tengah hari ni? Ya. Nanti saya dah sampai, kita bincang. Saya dekat dengan kereta api ni. Ya. Tunggu saya 3 datang tahun lah. lalu, Du Zongxie telah menanam padi untuk seorang ketua daripada Tianjin. Ketua daripada Tianjin yakin dengan khazanah tanah pekan Diuja. Dia menyaksikan perwatakan Du dan telah menyewa puluhan ekar sawah untuk menanam padi. Lau Du rasa dia memikul beban yang berat. Sejak dari peringkat permulaan, dia bimbang jika sebarang kesilapan mungkin berlaku. 3 bangunan ni akan siap esok. Agak cepat ya. Cepat juga pengamangan. Itulah Kalau tu. siap esok, proses kita akan jalan lancar. Semua akan ikut rancangan. Ya. Ya. Sepatutnya esok siap. Ya. Dah 2 hari dah. Ya. Perlu 2 hari je. Ya. Oh, bulan depan, bulan Mei, jadi pemindahan akan dibuat. Saya akan datang. Tengoklah semua ni. Anak benih bagus. Ada Ya. penuaian yang baik tu. Benih kena baik. Kalau tak nanti sia-sia juga semua kerja ni dan kita tak akan ada hasil dan masa yang mencukupi untuk angkut semua hasil ni keluar. Ya. Betul tak? Betul. Sejak berusia 30 tahun, Lau Du telah mula menjadi ketua kumpulan produksi di kampung dan menjadikan pasukan produksinya tersohor di Pekan Dujia dan Wuchang. Dia semakin berusia. Dia mahu berhenti kerja dan menanam di tanah 3 ekar miliknya sendiri. Tapi selepas bertemu dengan ketua dari Tianjin, dia yakin dengan kerjanya. Tapi bimbang dengan masa depannya. Dia telah membuka sebuah kilang beras. Anaknya pula membuka kedai runcit. Anak perempuannya berniaga beras di Beijing. Keluarganya serba kekurangan. Bagi dia, polisi negara sekarang banyak memberi faedah kepada petani dan mereka mengambil kesempatan yang telah diberikan. Yang penting, Tadi dia saya masih ada lagi datang. mampu Semua masih ada untuk lagi. bekerja. Dah, jangan risau. 9 dah siap. Semua 18. Memanglah. Ada banyak lagi nak kena buat ni. Masih banyak Macam tak lagi. cukup masa je. Semuanya ada 18 macam nanti. Kena siap cepat. Berapa bos cuy bagi awak? Dia suruh tanam 1,200 ekar. Jadi sebulan Tolong tu dalam ambil ni. 8,000 yuan. Letak kat sana. Kadang-kadang Boleh dapat tak? Kalau bonus tak boleh juga. cakap. Berapa bonus? Dapat berapa Dia bonus? janji 100,000. Banyak tu. Ya. Ya. Dia pun ada tolong saya dan saya akan bagi semangat kat dia. Banyak juga awak dapat tu. Ya, banyak tu. Hampir 200,000. Ya, itu Bagus juga kerja ni. Yelah, bagus. Dengan perniagaan keluarga Huang Chen-chun sangat sibuk pada waktu sekarang, dia tidak mempunyai masa untuk menguruskan urusan keluarga.
ada sesuatu yang telah membuat dia marah. Masalah itu harus selesai dengan segera. Hello, setiausaha. Saluran paip kami tak dibaiki dengan baik lah. Orang tu tak guna bara yang tulen masa baiki. Mereka tak guna pasir pun. Penuaian keluar masuk dengan tak rata lah. Perairan Sungai Lalin adalah asas untuk penanaman padi yang baik. Ia adalah sumber pendapatan penduduk. Sekiranya ada masalah pada air, ia akan menjadi masalah besar dan Huang harus selesaikan dengan segera. Tak bolehlah macam ni. Tengok tu, dalam tu kosong. Kalau macam ni, takkan tahan sampai 2 tahun. Kata nak isi batu ni dengan pasir dan kata saluran yang ada pasir ni mahal. Beli batu yang kecil ajalah. Jangan beli pasir yang mahal. Kami tak boleh nak guna ni. Teruk sangat ni. Tindakan Huang yang berterus terang terhadap pihak yang bertanggungjawab itu telah pun berhasil dan akhirnya saluran itu Ya, akan kami akan tukar. dibaiki. Cuba tengok ni. Early pernah menjadi tentera laut. Selepas itu, dia ke Shanghai, Dalian dan bandar lain untuk Imbas bekerja. dulu kertas yang Suatu ramai tak menyangka, dia akan pulang, dia muncul dan membuka kedainya sendiri serta memulakan perniagaan dalam talian. Cuba awak tengok perniagaan bungkusan di ni internet. okey tak? Nampak macam tak ada apa-apa. Macam bungkusan lain Tapi je. saya rasa macam tak okey. Saya tengok macam okey je tu. Beg pagi tadi, kat dalamnya ada isi kan? Awak rasa ni dibungkus dengan baik ke? Dah periksa betul-betul? Terkeluar sikit. Macam ni, nanti tak boleh nak vacuum. Baik. Beg Ya, yang macam saya ni, faham. kena buat balik. Hasil macam ni akan membazir duit kita aja. Awak kena buat kerja dengan Baik. betul lepas ni. Bila buat bungkusan, tengok Baik. kalau yang bocor atau tak bungkus dengan baik. Tengok dulu kalau ada masalah tak dengan bungkusan ni. Jadi, cuba tingkatkan usaha. Jangan membazir. Baik. Banyak pesanan ya. 200 Ya. hari ni. Sebenarnya ada lebih 200 pesanan. Banyak pesanan bila musim tamat. Macam mana dengan orang lain? Okey tak? Pesanan orang lain banyak juga. Tak sebanyak ni. Okey. Saya dengar 2 hari lepas ayah awak marah pekerja ya. Ya, ada pelanggan cakap barang kami tidak bagus. Barang tu dipulangkan dan kami pun terus bagi duit dia balik. Tak boleh jual barang yang tak bagus tu ke pelanggan lain pula. Orang tua ni lain sikit berbanding orang muda. Jadi ayah marah pekerja tu dan pekerja tu pun terus larikan diri. Esoknya saya bungkus barang tu. Ya. Penat sangat. Lepas tu saya panggil pekerja tu untuk masuk kerja balik. Pemikiran ayah lain. Dan orang muda mungkin tak berfikir macam ayah. Bila Ya, bagi ya. barang yang tak bagus, kita akan hilang kepercayaan yang pelanggan dah bagi. Jadi kenalah jaga kualiti barang-barang kita yang dah bagi. Mana sini? Cuba tengok ni. Disebabkan banyak pengeluaran yang berkualiti, Kenapa banyak dengan tanah tu? yang tandus di Pekan Duja diusahakan untuk menjadi tahulah. sawah Macam padi. lain je ni. Jadi ada tanah yang harus Okey. diukur semula. Okey. Pada hari Minggu yang biasa, penduduk kampung bersemangat di dalam usaha membahagikan tanah itu. Tak boleh ada sebarang kesilapan berlaku. Macam mana boleh berlaku? Tak boleh biar je macam Betul ni. tu. Janganlah buat macam Kami ni. tak boleh Kami nak buat terima kerja ni. tau. Awak sepatutnya ukur dulu betul-betul sebelum mula. lah. Dah tu ni apa? Tak patut jadi macam ni. Tengok semua Ukurlah ni. betul-betul. Awak janganlah marah-marah. Sepatutnya tempat ni kita kena ukur dulu Mengarut betul-betul betul. sebelum kita mulakan Okey, kami kerja. faham. Itu aja. Susah nak buat kerja Kami dah macam ni. cakap awal. Pau Awal Yun kan? Rong cuba Tak untuk nak dengar selesaikan cakap masalah saya. itu. Tengok apa Penduduk jadi kampung sekarang sedang lagi berkelana benda tentang sekarang. cara Buat apa? pengukuran Saya yang tak buat sepatutnya kerja lagi ni. digunakan untuk Kita kena bidang habiskan tanah benda yang ni akan cepat. dijadikan Dah sawah. pukul berapa dah ni? Sampai ke sudah asyik macam ni aja. Apa lagi awak nak Dia ni cakap marah-marah ni? banyak lah. Saya dah kata Kalau tak nak guna. buat, tak payahlah buat. Siapa yang suruh Sudahlah dia tu datang apa buat? lagi? Ukur balik. Apa yang awak Kami nak tak buat puas ni? hati. Kalau ukur macam ni boleh tak? Ya, boleh. Dah tu, kena ukur balik lah. Tak sangka boleh jadi macam ni. Ukurlah balik. Tengoklah tu.
Kena ukur balik macam dekat tempat lain juga. Tak boleh biarkan macam ni aja. Kesian Ya, pada betul Yunus tu. kena risaukan Jadi pasal tak boleh benda-benda biarkan macam aja ni macam pula. ni. Ukur balik macam dekat tempat lain juga. Tapi Mojo semua bersetuju dengan cara pengukuran yang digunakan. Cara lama tidak lagi berguna. Hao Yun Rong berpendapat bahawa tanah di situ adalah sumber pendapatan para petani. Zhu Xiaohui adalah isteri Erli. Dia bekerja di rumah sebagai khidmat pelanggan untuk perniagaan internetnya. Cara kehidupannya berbeza dengan penduduk kampung yang lain. Di tepi tingkap rumahnya dan di dinding halaman, dia menanam sejenis bunga yang tak ada di kawasan itu. Dia juga membela seekor anjing tidy yang luar biasa. Dia sering berjenaka bahawa hatinya masih belum terasa ingin menetap di kampung. Tapi Xiao Hui rasa sewaktu dia bersama suami dan anak-anaknya, hati dia akan tenteram. Jangan kacau dia. Nak. Jangan buat macam tu. Lepaskan. Nak. Oh. Mak mana? Apa tu? Abang panggil mak lah. Jomlah sayang, jom. Kita pergi dekat abang. Jom kita masuk ya. Bagi telefon dekat mak ya. Okey, jumpa lagi. Tengok. Bagus ni. Kacang ni nampak elok berbanding yang dulu. Orang lain bila kahwin diberi duit. Tapi kami bila kahwin tak dapat apa-apa. Saya tak nak duit. Masa kami kahwin boleh katakan kami ni memang tak ada apa-apa. Setidaknya adalah tempat tinggal walaupun orang tak bagi apa-apa. Tapi kami menyewa sebuah rumah masa tu. Rumah tu kosong aja. Masa tu kakak saya cakap yang saya ni masih muda lagi. Tak malu ke? Minta duit dekat mak dan ayah. Kami muda lagi jadi kami yakin mesti akan ada pendapatan kami. Boleh tak? Aduh. Tukul besi suaminya terhentak kepala Hao Yun Rong dengan tak sengaja. Dia agak terkejut dan berasa agak marah pada suaminya. Sungguh pun begitu. Dia tahu suaminya sangat ambil berat tentang dirinya. Nanti sembuhlah tu. Abang tak perasan? Habis kena kepala. Macam mana abang tak perasan? Abang sengaja nak balas dendam ke? Abang tak perasan? Hao Yun Rong dan suaminya sudah berkahwin lebih 20 tahun. Anak mereka berusia 20 tahun. Iyalah. Zhong Hailong adalah Mak ayah 4 dulu tahun kan? lebih tua Tengok dari ni. Hao Yun Rong. Hao Yun Rong masih lagi Ini mak ingat dan ayah sewaktu kan? mereka masih Nampak muda lain yang sangat. suaminya adalah seorang lelaki lain yang sangat. agak Ini kacak. gambar kahwin dulu. Ada gambar mak dan ayah. Masa bertunang, Ayah nampak kacak sangat dulu. ayah kamu dulu kacak. Rambut Lin Jiying. Itu yang menarik perhatian mak dekat ayah kamu. Mak dan ayah kamu bertemu janji dekat tepi sungai Lalin masa ni. Ada banyak nyamuk dekat tepi sungai tu, jadi kami banyak kena gigit nyamuk. Masa tu badan gatal sangat sebab kena gigit nyamuk. Tapi bila tengah bercinta ni tak rasa pula badan tu gatal. Satu hari kami tengah sembang. Dia tanya mak nak kahwin dengan dia ke tak? Masa tu matahari tengah terbenam dan sungai nampak cantik sangat. Ayah kamu rupanya agak romantis dulu. Walaupun Hao Yun Rong lahir di kampung, dia hidup seperti orang yang hidup di bandar. Dia sangat sukakan baju cantik. Bagi dia, pakaian yang cantik menceriakan harinya. Tak siap lagi? Kejap, lagi sikit ni. Oh, tengoklah benda tu. Terkejut abang.
Awak tak buat apa-apa kat rumah kan? Buat apa beli benda tu? Aduhai. Bersihkan lantai lah. Ya ke? Apa Habis awak buat ni? Saya tak ada masa Barang lah, orang bandar bang. tu kat kampung ada. Rakan sekelas saya ada tu dekat rumah dia kat Bandar Wuchang. Rumah kita lantai jadi benda tu berguna lah. Awak dah jadi malas sangat. Banyak kerja lain lah. Nak masak lagi. Benda tu tolong bersihkan lantai lah. Huang Cheng Chun mempunyai Gali dua dari anak. tepi ni. Anak perempuannya Ya, kat tepi cermat tu. dan Gali berjimat elok. dan anak lelakinya pula menghabiskan banyak wang. Apabila Huang dalam keadaan sibuk dengan kerja pertanian pada setiap tahun, dia pasti memanggil balik anak lelaki yang bekerja di luar kampung untuk menolongnya membuat kerja. Banyak kerja perlu dibuat. Dan Huang serta isterinya tak mampu lakukannya sendiri. Mereka harap anak mereka dapat fahami kesusahan hidup bila bekerja dengan mereka. Orang muda biasanya berfikiran seperti orang muda. Tapi Anda anak telah Lau Huang berjaya. tak berfikiran begitu. Ini membuatkan Lau Huang tidak berdaya. Saya dah cakap yang saya hanya boleh tolong untuk 2 tahun ni je. Perniagaan saya sedang bagus sekarang. Saya tak ada masa untuk balik. Jadi saya kata saya akan bagi duit dan mereka boleh upah orang. Upah orang untuk kerja ni je. Lagipun, mak ayah tak boleh buat banyak sangat kerja. Jangan penatkan badan. 2 tahun. Lepas tu saya akan balik. Saya susah nak balik. Perniagaan saya terganggu kalau selalu sibuk. Suhu beberapa hari ini lebih rendah daripada dulu. Du Zongxie yang sibuk di kilang beras bimbang kerana suhu yang rendah itu menjadikan anak benih tidak baik. Tiba-tiba dia Ya. menerima panggilan yang membuat dia berasa lebih Ya. gelisah. Teruk sangat ke? Saya ke sana sekarang. Teruk sangat ke? Cuba tengok. Mana satu? Ya ke? Hai, yang mana satu yang paling teruk? Yang mana satu paling teruk? Sana. Teruk juga. Jom tengok. Teruk tak? Tengoklah. Yang lain kena tak? Yang lain kena juga. Cuba tengok dulu. Bila awak perasan ni? Pagi tadi saya datang nak periksa terus nampak jadi macam ni. Luaran nampak Teruk macam tak ada macam ni. apa. Kena pegang untuk tengok baru boleh nampak apa dah jadi. Kalau tak susah. Berapa yang kena ni? Semua kena ke? Kalau nak ikutkan ada 3 tempat yang kena. Tapi sekarang taklah teruk sangat. Petang semalam tak? Ya. Tak nampak jadi macam ni ke? Ya. Akar tak elok. Akar dah rosak ni. Hmm. Ada orang jual ubat untuk kawal akar ni. Dan boleh rawat dalam 2 atau 3 hari. Kena beli ubat tu. Nampaknya kena belilah ubat untuk rawat tanaman. Ya, hello pengurusi. Ya, ada anak benih pada kami ni. Ada dalam 3 tempat yang dah tak elok. Nampak macam bakteria wilt. Apa pun jangan risau. Saya minta budak-budak ni hantar rakaman. Nanti Encik tengok kat rakaman tu apa dah jadi. Lepas tu saya akan pergi beli ubat untuk cuba rawat tanaman. Nanti saya akan lapor balik. Ya, baiklah. Lepas saya dah cuba ubat tu nanti ya. Baiklah. Saya akan bagi tahu. Nanti saya telefon balik. Harap tak ada apalah. Kena ada ubat tu. Tutuplah ni dulu. Harap tak ada apalah.
Abang, Ya, tolong ambilkan ubat yang abang beli tu boleh tak? nanti kita buat sendiri. Buat sendiri. Ya, buat sendiri. Ya. Jangan risau. Tak payah risaulah. Abang tahulah nak buat macam mana. Saya tak risau. Cumanya kalau boleh, kita upah je lah pakar untuk buatkan. Tak boleh lah. Abang Ya, tak abang dengar tahu. cakap. Abang dengar. Awak tahu tak? Bukannya murah. Nak upah pakar, kita kena berjimat. Apa je yang pakar boleh buat nanti? Boleh kawal cuaca ke? Suhu yang rendah tu bukannya sebab orang buat, tahu? Awak jangan risau sangat. Boleh kan? Awak tu tak boleh risau. Tak ada masa nak pasal enjin pegali tu. Semua orang sibuk, tak ada masa. Nanti saya cari orang lain. Buat apa tu? Sibuk ke? Semua dah makan ke? Kamu apa khabar? Semua dah Setelah makan sibuk ke dekat bekerja, sana? perkara yang akan Kami menggembirakan dekat sini isteri macam Wang biasalah, adalah membuat sibuk panggilan bekerja. video dengan anak perempuannya yang Kamu berada pula di macam mana bandar dekat dan sana? melihat Sibuk cucunya juga melalui dekat panggilan sini. video tersebut. Tetapi Tengok bagi nenek Wang kamu pula, tu, pandang dia ada telefon. perkara lain yang sedang dia lakukan. Panas sangat tu. Cuaca dekat sana panas. Kalau orang dewasa pun tak tahan apatah lagi budak kecil. Tengok nenek tu. Apa Nenek nak khabar tengok kamu? kamu Tengok tu. nenek ni. Sini. Tengoklah macam mana. Tengok ni. Nanti esok pagi bila nak pasang ejen tu, saya akan telefon awak dulu. Boleh tak? Okey. Bersih dah. Masa saya kat sana lagi, saya dah bersihkan. Saya dah cakap kan benda tu kena bersihkan sebelum guna. Betul tu. Kalau tak boleh guna tu, kita guna je lah penyodok untuk gali kat tempat yang sempit. Peperiksaan kemasukan kolej dalam 2 bulan lagi. Hao Yunrong sewa sebuah rumah di bandar untuk teman anak perempuannya. Anaknya agak gementar dengan peperiksaan ini. Suami Hao Yunrong sibuk dengan pertanian dan tak dapat membantu mereka. Ini membuatkan Hao Yunrong berasa tertekan untuk menguruskannya sendiri. Kamu penat ke minum ni? Air apa ni? Saya tak nak minum air ni lah. Saya tak nak lah. Kenapa pula? Saya dah banyak minum air dari tadi. Saya sibuk lah, Mak. Janganlah kacau. Mak, pergilah sana. Pergilah, Mak. Air ni bagus, minumlah. Saya dah cakap, saya tak nak lah, Mak. Saya tengah sibuk ni, pergilah. Seperti semua ibu bapa yang menghadapi kerenah anak yang sedang melalui waktu remaja, Hao Yunrong juga tidak boleh buat apa-apa dengan anaknya. Hao Yunrong merasakan bahawa penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah dia tidak pergi ke kolej. Jadi dia berharap anak perempuannya boleh memenuhi kehendaknya dan impiannya. Ya, dah buatkan air dah. Hai, tapi dia tak nak. Dia tengah sibuk ulang kaji untuk peperiksaan dia tu. Dia nampak tertekan sikit lah sebab gigi dia kan tengah sakit. Saya ada belikan ubat untuk dia untuk 2 hari ni. Hai, saya dah tanya tapi dia tak nak makan. Saya masak makanan biasa aja hari ni. Abang jagakanlah rumah sementara saya dekat sini untuk peperiksaan anak kita. Dia kerja tak betul lah. Berdiri pegang penyodok sambil hisap rokok. Berdiri tak buat apa. Tak boleh lah macam tu. Nasib baik tak ada depan saya. Kalau tak saya dah marah dia. Tak boleh lah. Sementara kerja itu, macam bagi tu. Wang Chen Chun, penyediaan pertanian tahun ini penuh dengan kerumitan. Nombor yang ada Dan tidak masalah yang dapat. berlaku di terusan telah diselesaikan. Tetapi pam air di kampung pula Abang tak dapat tiba-tiba telefon rosak. Dia tengah sibuk agaknya. Nanti pergi aja jumpa dia. Itu lagi senang. Memang nak jumpa dia, nak bincang benda lain pun. Tak dapat cari dia lah. Telefon dia dimatikan. Buat saya risaulah. Tak kira kalau malam pun pam air tu kena baiki. Pam air tak ada. Banyak tempat yang belum dapat air lagi. Nanti orang ramai akan cari saya. Sebab kan masalah ni tak selesai lagi tahu. Saya tak dapat telefon dia. Jadi saya telefonlah awak. Tapi awak tak jawab panggilan saya pula. Tolonglah jangan buat saya risau sampai macam ni. Kita dah setuju nak buat kerja ni kan?
Dalam masa 2 hari ini, pemindahan benih berskala besar Macam akan mana? bermula. Bolehkah pam air Masih dibaiki tak siap terlebih lagi? dahulu? Aduh awak ni. Kini Huang Cheng Chun Belum? ditimpa satu lagi Masih tengah masalah. kering kan? Dari malam tadi masih belum kering lagi ke? Ha. Ni tak boleh. Ha. Tahu tak ramai orang risau sebab sawah padi tak dapat air lagi. Bukan benda ni dah rosak dari tengah hari semalam ke? Rasanya tak. Sepatutnya dari semalam lagi awak dah baiki benda ni. Semalam tak hujan pun. Kerja awak ni membantu orang lain. Tapi kalau benda ni tak ada macam mana? Lagipun kita dah setuju buat kerja ni kan? Saya Betul tahu. tak? Saya memang nak bantu. Cuma saya sibuk sikit je. Tolonglah faham. Awak kata nak keringkan ni dalam 5 jam tapi ni dah malam. Pagi esok je lah. Esok pula? Tak kira malam ni awak kena baiki juga. Esok kami nak tanam benih. Tahu tak? Ya, okey. Tak kira malam ni saya nak bawa pam ni. Saya faham. Nanti kat sana, awak pergi sana dan baiki terus pam ni kat sana juga. Orang ramai perlukan air ni. Tak boleh kita nak tunggu lagi. Tak apa, biar je lah kat sini. Bukan. Saya angkut pam ni ke sana dan tunjukkan kat orang ramai apa dah jadi kat pam ni. Benda ni guna duit tau. Kalau nak biarkan benda ni kat sini, saya dah lama biarkan. Ya, okey. Bagi Huang, kerja yang dibuat untuk kampung halamannya adalah sama dengan kerja untuk keluarganya sendiri. Dia harus cermat dalam penggunaan kewangan kampung dan Tak hanya kira gunakan apa pun, dengan pam tu sebaik. kena baiki juga hari ni, okey? Orang perlukan air. Tidak mudah menjadi ketua bagi Huang. Dia harus tekun menjalankan tugasnya. Segala usahanya adalah untuk kebaikan kampung. Perhatian, benih yang ditanam oleh keluarga Du telah dijangkiti dengan bakteria wilt. Semua diminta untuk memberi perhatian terhadap masalah tanaman ini. Suhu cuaca dalam 2 hari ini agak sejuk, jadi semua diminta untuk berjaga-jaga. Penyakit pada benih yang berlaku tempoh hari telah merumitkan keadaan Du Okey Zongxie di je tapak ni. pertaniannya. Du Zongxie mendengar nasihat daripada stesen pertanian, lalu memulakan Boleh aja. pencegahan Mula awal. dari sini sampai hujung sana. Okey, perlahan-lahan. Macam dah okey. Tapi tengok macam mana bila dah rawat nanti. Harap ubat ni berkesan. Suhu tu jangan tinggi sangat Tak pula. tinggi sangat pun. Tanaman lambat nak tumbuh. Betul juga tu. Akar pun boleh rosak nanti kalau suhu tinggi sangat. Sampai sana, kena pastikan suhu tak tinggi sangat ya. Hari Macam ni okey nampak je. macam dah okey sikit. Cubalah rawat dulu. Tengok kalau ada perubahan. Jangan lupa kawal suhu tu. Ingat ya, Ya. jangan tinggi sangat pula. Buat elok-elok tau. Selepas pam air itu dibaiki, Huang Cheng Chun akhirnya ada masa yang lapang untuk pergi usahakan tapak sawahnya sendiri. Benih padi awak macam mana? Apa? Benih padi awak okey ke? Tak berapa elok lah. Ada yang tumbuh tapi ada yang jarang tumbuh. Ya ke? Tempat saya ada itik. Itik tu kacau Oh. lah. Tak tahu nak buat apa. Kena buat sesuatu pasal itik tu sebab najis itik tu panas. Jadi kacau tumbuhan. Panas nanti. Ya ke? Saya ingatkan pasal kering. Bukan sebab tanah kering lah. Okeylah. Yelah. Saya buatlah macam mana pun. Benih padi ada lagi tak? Saya punya dah habis lah. Dah guna semuanya. Semua siap kat sini. Untuk awak tahu. Sampai sana.
Mesin menanam benih di rumah perlu diperiksa dan dijaga. Ini dia. Perbualan antara Hao Yun Rong dan Ada getak, suaminya ya? melibatkan peperiksaan anak perempuan mereka. Boleh baiki tak tu? Bagaimanapun, mereka berharap anak Kita mereka kena bincang pasal mempunyai masa anak depan kita yang lah. cerah. Sekarang. Kenapa? Cepatlah bang. Nak buat macam mana ni bang? Dia dah nak periksa nanti. Tahu. Tak apa. Abang terima apa pun yang jadi. Tak kira keputusan macam mana pun. Apa pula? Mana boleh macam tu? Tak apa kalau tak masuk kolej. Kena masuk kolej juga. Kita jagalah dia. Takkan dia nak kerja dekat kampung macam kita ni bang. Kampung ni tak teruk sangat lah. Apa aja yang ada dekat kampung ni? Sawah. Dapat tengok matahari terbenam. Itu aja. Tak boleh lah bang. Dia kena lulus dan masuk juga kolej. Walaupun Kalau tak masuk begitu, kolej dan terus Hao kahwin Yun nanti Rong tak ada sendiri masa tidak depan, mahu bang. meninggalkan kawasan kampungnya Teruk dan sangat meneruskan ke? kehidupannya di situ. Dia Dia kena telah keluar melalui dari lebih sini. 40 tahun. Ya. Kehidupan yang cukup sukar di kampung. Kini hidupnya Cari selesa kerja. dan Hao Yun Cari Rong kehidupan berasa dekat gembira. luar, tapi bukan dekat sini. Ada banyak pesanan tak? Banyaklah juga. Saya dah kira tadi. Hmm. Cuba Encik tengok kat sini. Pesanan ada banyak ya. Yang besar tak Ah. boleh. Itu bukan tempatan. Ya. Awak guna yang tempatan ya. Awak kena hidu dulu kalau ada yang berbau. Jangan guna yang berbau. Kalau berbau, mesti kembalikan ke sini. Cuba tengok dulu betul-betul pada bungkusan. Pakcik. Hai. Kenapa pakcik datang? Pakcik dah rawat dah. 2 hari lepas benih tak elok. Rosak benih, mesti teruk. Kesian pakcik dan makcik. Sekarang okey ke? Ada apa-apa ke? Pakcik sihat? Okey je. Oh, ya dah Anak rawat perempuan Du dah. Zong semakin Xie okey. juga mahu Cuma mencari sekarang ni perniagaan anak yang pakcik lebih nak baik cuba untuk buat penghasilan perniagaan beras dalam talian dan melalui mencadangkan internet. Jadi jual pakcik beras tak di berapa fasih internet. pasal internet. Untuk membantu anak Itu yang perempuannya pakcik datang membuka sini perniagaan nak minta di pendapat dan internet, nasihat dari kamu. Du Zong Macam Xie mana kalau berjumpa anak pakcik Erli tu dan nak minta buat dia perniagaan berikan melalui internet? idea-idenya. Boleh tak kamu tolong? Perniagaan melalui internet ni tak senang. Masa kami buka dulu, tak ada jualan, tak ada siapa yang nak beli. Lepas tu kami hantar beras dengan percuma lah. Saya cari penjual-penjual yang masih berniaga secara kecil-kecilan. Saya jual kat orang yang jual timun laut dan orang jual kain kat selatan. Kenalah rugi duit dulu sebelum dapat jual. Kerja sampai lewat malam. Lama-lama kami dapat ramai pelanggan. Tapi sekarang perolehan tahunan dah sampai 6 atau 7 juta yuan. Tapi kena lalui semua tu dululah. Barulah kita semua dapat rasa senang bila berniaga, betul tak? Perlahan cari dan kumpul ramai pelanggan. Sekarang pun ada cabarannya, itu lumrah perniagaan. Okey tak? Banyaknya, betul? Nanti boleh tak kamu datang dan bagi tahu kat dia? Takut pakcik tersalah cakap. Oh, boleh. Tak ada masalah. Nantilah. Boleh. Ya. Bila kamu boleh datang? Bila ada masa datanglah ya. Okey. Awak buat apa ni? Kenapa kacang ni? Saya hantarkan barang je. Awak tengoklah dulu. Okey Ya. tak? Macam saya bagi tahu, Ya. inilah barangnya. Macam Kualitinya ada yang tak tu elok. je. Yang ni, kami tak nak kacang yang ni ya. Baiklah. Yang lain semuanya elok. Nanti saya akan telefon balik. Satu ni tak nak. Yang lain okey. Bagi Okey ke saya tak? yang lain okey lah. 1,700. Saya bayar yang tu. Baiklah. Awak bagi saya resit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi tolaklah satu. Sungai Lalin mengalir dalam keadaan perlahan. Akhirnya, aktiviti harian seluruh kampung telah berhenti dan mereka pulang ke rumah. Senja mulai tiba. Penghujung hari ini adalah ibarat hadiah bagi penduduk kampung yang telah penat bekerja keras sepanjang hari. Anak Du sedang sibuk masak makanan malam dan menunggu ibu bapanya pulang ke rumah. Hello, Ayah.
Balik lambat lagi ke? Oh, tak apalah. Okeylah. Aduh, ada tanah lagi. Basuh. Tadi terjatuh dekat air. Air itu dalam. Mujuk telefon, okey? Saya dah simpan. Telefon saya tu awal-awal lagi. Pengerusi dah telefon saya dan cakap benih yang teruk tak boleh jual. Saya cakap janganlah jual lagi. Kita belum tanam banyak. Kita tunggu dulu bila dah tanam banyak. Jangan jual yang teruk. Tak boleh jual. Jangan jual kalau ada yang teruk. Tunggu dulu. Bila dah dapat banyak, barulah kita jual. Benih tahun ni tak berapa elok ya. Asyik rosak je. Tahun depan masih nak buat lagi ke? Tengoklah. Pengerusi dah percayakan kami. Takkanlah tak nak kerja lagi. Sekarang banyak pelaburan. Susah bang. Kita dah dapat beberapa juta yuan. Takkan nak biarkan aja. Kita Betul dah lah tu. janji. Jadi kita kenalah tunaikan janji tu. Dan teruskan kerja. Tahun depan pun kena buat lagi. Ayah okey ke benih asyik rosak? Nak buat macam mana kalau dah rosak? Kita jaga sebaiknya. Kadang-kadang cuaca puncanya. Tapi apa kita boleh buat? Orang lain punya tanaman pun sama juga. Apa pun kita usaha je lah sebaiknya. Kita kena jujur. Kita dah janji kan? Kita janji nak buat. Jadi tak bolehlah buat separuh jalan. Kita kena habiskan. Teruskan aja. Tunaikan janji. Aduh, kerja selagi boleh. Betul Teruskan tu. aja Kena lah. teruskan. Jangan buat separuh hati pula. Kita semua kena ada pendirian, faham tak tu? Faham. Ketua-ketua negara di seluruh dunia telah berkumpul hari ini Semua untuk satu presiden tu mesyuarat yang nampaknya keempat. tak adalah muda Ini sangat. adalah bagi Cuma Presiden membincangkan Perancis keadaan yang yang muda. sedang Tengok, berlaku dia dah tua baru-baru dah. negara Baru di Timur dilantik. Tengah. Ini merupakan Presiden mesyuarat yang Perancis terbesar sekarang yang ni diadakan Betul ke sejak tu? beberapa Seluruh tahun. dunia. Dia Keadaan berkahwin di Timur dengan Tengah wanita telah menjadi yang lebih tua perhatian darinya dunia. sejak Ya ke? beberapa tahun yang Macam lepas. tu. Kini Bila? wakil negara lepas, di seluruh saya tengok dunia berita berkumpul tu, tapi tak ingat untuk sangat orang menentukan biasanya berkahwin tindakan dan dengan yang langkah yang muda. sewajarnya Kenapalah diambil bagi dipilih yang menyelesaikan tua? masalah di Timur Saya tak Tengah. tahu Biar kenapa. betul. Hati-hati bawa tu. Ya. Okey, Sedia. hati-hati. Hati-hati. Pelan-pelan Jaga kaki, sikit. ya. Perlahan-lahan. Betul-betul. Okey. Huang Cheng Chun dan penduduk kampung meletakkan pam air yang sudah dibaiki ke sawah semula. Huang yang berkewatakan terburu-buru mahukan pam mengalirkan air segera. Aduh, peninglah saya. Aduh, cepatlah Apa guna pula? tenaga awak tu. Takkan tak larat. Pening Tahan lah. benda tu dah tolak Berat keluar. Cuba kuat sikit. Cepatlah tolak. Bukannya senang. Ha? Ingat saya ni muda ke? Ya ke? Kena guna sepenuh tenaga. Boleh buat dengan satu tangan lah. Tarik dulu, tersekat Cakap tu. memang Yelah. senang. Saya ni dah tua lah. Okey, Cuba jalan. jalan. Cuba jalan. Okey, cuba jalan. 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 Lagi. Kejap, kejap. Ni putus ke? Putus? Kejap, kejap. Aduh, Mak. Okey, Agat. Macam mana ni? Tengoklah ni. Bagi sini. Saya nak tengoklah. Ini tak ketat. Macam mana boleh putus? Pelik betul lah. Okey. Mula-mula kupas ni dulu. Yang kat dalam ni yang tak betul. Aduh, awak jangan buat macam tu. Kalau macam tu memang putus balik lah. Okey tak ni? Biar saya buat lah. Suka hati. Bukan macam tu. Nanti tali ni putus balik. Kena buat macam ni. Okey. Tengok tu air mengalir. Tengok tu.
Tahun lepas, Huang Chengchun berkenalan dengan seorang profesor yang bercadang untuk bekerjasama dalam pembangunan penghasilan beras Wuchang pada tahun ini. Huang Chengchun ada keraguan dalam hatinya. Dia tak yakin yang ini boleh berjaya. Abang Huang, kita akan rakam video ni nanti. Video masa benih-benih itu ditanam ya. Rakam sekali dengan papan tanda supaya orang tahu yang inilah sumber projek pertanian kita. Kalau tak, mereka ingat semua ni tipu dan tak betul. Tahun ini tahun pertama, jadi jom kita cuba buat yang terbaik untuk tahun ini. Kita usahakannya supaya ia jadi lebih meluas dan kita cuba buat yang terbaik untuk tahun ini. Dan mungkin tahun depan, kita boleh sambung lagi projek ini dengan kewangan dan juga dana yang lebih besar. Saya kenal Profesor Chen di Beijing melalui seorang kawan saya di Dongsheng. Masa tu kat Bandar Harbin. Dia tu betul ke? Awak yakin ke? Dia dah datang ke rumah saya. Dia cuba rasa beras saya. Dia kata sedap. Dia pun beli 520 kilogram beras. Bila beras sampai, dia terus je bayar. Saya nak kembangkan lagi beras Wuchang ni. Tu je yang saya nak. Kita berdua bekerjasama lah. Kalau boleh, saya nak bekerjasama dengan dia untuk kerja ni. Ada peluang. Jadi saya kena cuba jugalah. Air sudah mengalir ke tapak tanaman. Huang Chengchun tahu bahawa masih banyak lagi kerja yang perlu dilakukan. Kebelakangan ni saya bangun awal. Balik pun malam. Nanti lega sikit bila dah selesai. Yelah. Setelah sibuk dengan kerja pertanian, Hao Yunrong dan suaminya pergi ke bandar untuk berjumpa dengan anak mereka. Tahun lepas, Hao Yunrong dan suaminya beli sebuah kereta yang berharga lebih 100,000. Suaminya tahu bahawa Hao Yunrong telah melalui pelbagai tekanan dan berhasrat untuk memberikan satu hadiah yang besar. Kita dah ada kereta. Saya nak belikan kot bulu. Awak nak yang mana? Saya nak yang berwarna sebab yang tu lebih terkenal sekarang ni. Saya akan belikan 20,000 yuan boleh? Boleh. Tu boleh sangat. Nanti orang cemburu dengan saya sebab saya bawa kereta sambil pakai kot bulu. Biarkan je. Saya tak ada gelang emas lah. Tu untuk hari jadi. Seronok betul kan hidup kita? Matahari yang terbenam bersinar dengan sangat indah di Sungai Lalin. Penduduk kampung bakal lalui tempoh yang memenatkan dan juga yang paling sibuk dengan kerja untuk tahun ini. Mereka semua mengharapkan yang mereka akan memperolehi kehidupan masa depan yang jauh lebih cerah dan indah. Pada hujung musim bunga dan awal musim panas, Huang Chengchun dan isterinya memulakan kerja keras mereka di sawah. Semasa proses untuk menanam benih-benih, kesulitan dan juga kesukaran sering timbul. Hao Yunrong dan suami bersama anak perempuan mereka bakal menempuh ujian utama yang pertama dalam kehidupan mereka dalam episod yang seterusnya. Saksikan episod kedua filem dokumentari Di Tepi Sungai Lalin.